Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot sukses SPM 2022. Sangat penting kerana kita ingin jadi seorang pelajar murid yang cemerlang ya dalam SPM nanti, kerana sekarang kita sedang belajar mata pelajaran pendidikan moral dan topiknya ialah belanja secara berhemah. Cikgu Magesh adalah bersama saya sekarang dan Cikgu Magesh sekarang akan berkongsi mengenai soalan bahagian A dan soalan bahagian B. Betul Cikgu ya? Ya, soalan bahagian A, B dan C sebenarnya. Ada dan C juga. Baik, silakan Cikgu. Okey, terima kasih Hanif. Okey. Okey, hari ini saya akan bincangkan tiga bahagian soalan yang boleh dikemukakan dalam peperiksaan sebenarnya. Itu bahagian A, bahagian B dan juga bahagian C. Okey, untuk segmen ini saya akan sentuh tentang bahagian A dan bahagian B dahulu. Okey, bahagian A adalah bahagian soalan struktur. Okey, soalan struktur di mana dia merangkumi 10 markah dan juga ada pecahan soalan ya. Okey, contohnya soalan ini kita nampak ada dua gambar dekat sini, gambar A dan juga gambar B. Okey, gambar A kita nampak gambar di mana seorang wanita ni boros berbelanja ya. Hanif nampak ada banyak handbag ya. Nampak Cikgu. Okey, baru ni shopping ni pergi habis lepas shopping. Dan gambar B kita nampak dia kehabisan duit. Tak ada duit langsung dalam dompet dia. Okey. Jadi dekat sini jadi ini adalah pecahan soalan yang boleh kita kemukakan untuk sesi untuk unit ini, untuk tajuk perbelanjaan ini ya. Okey, contoh kata soalan A, berikan pandangan anda berdasarkan situasi dalam gambar di atas. Ni dua markah ya. Lepas tu soalan B, senaraikan kepentingan pengurusan kewangan secara beretika bagi mengelakkan perkara seperti di gambar B. Okey. Itu tiga markah. Ramalkan kesan jangka panjang sekiranya situasi gambar A diamalkan dalam kehidupan harian. Okey, tiga markah dan juga huraikan pengajaran ya yang anda peroleh daripada kedua-dua gambar di atas dua markah. Jadi kalau kita tengok dalam soalan ini, kita dah nampak kita sudah sentuh dari segi kandungan akademik yang kita bincangkan tadi ya Hanif ya. Ya, Okey, kita dah bincang tentang cara, lepas tu kita dah bincang tentang kepentingan dan juga kesan. Jadi dalam soalan ini saya nampak kita akan nampak lebih jelas untuk soalan B dan juga soalan C. Okey. Jadi kita akan tengok soalan dia dan juga jawapan. Okey, mari. Okey, sekarang saya akan kemukakan soalan ini pada murid kesayangan saya. Okey, berikan pandangan anda berdasarkan situasi dalam gambar di atas. Okey, siapa nak jawab soalan ini? Tolong angkat tangan. Okey, Ganesh dah angkat tangan pertama sekali ya. Okey, Ganesh. Okey, berikan pandangan anda bila Ganesh tengok gambar dekat atas tu kan. Jadi apa pandangan Ganesh berdasarkan gambar tersebut? Kita perlu jimat bercermat. Okey, kita perlu berjimat cermat. Nampak dah ada gambar pertama, gambar A tu kan ada banyak handbag dia kan, banyak bag shopping dia kan. Okay, jadi kat sini mengikut jawapan kan dikata kita perlu berjimat cermat. Okey, kita tengok jawapan sini ada dua markah. Bila dua markah kita perlukan huraian untuk dia ya. Okey, jadi kita akan tengok jawapan, contoh jawapan. Okey, bila kita tengok pada soalan berikan pandangan anda, bila pandangan anda ni murid kena menggunakan jawapan ni, mereka menggunakan perkataan saya sebab soalan tu dikemukakan kepada anda. Okey, jadi pada pandangan saya kita perlu memastikan kedudukan wang kita sebelum berbelanja supaya tidak kehabisan duit. Jadi dekat sini kita sudah dapat 1+1 sebab ni merangkumi dua markah ya. Jadi pada pandangan saya jadi kita perlu memastikan kedudukan wang. Okey, ini sudah sebelum berbelanja ni dah merupakan satu huraian dan diberikan kenapa kita perlu memastikan kedudukan supaya tidak kehabisan duit. Jadi ini telah lengkap untuk jawapan ini untuk dapatkan dua markah. Okey, untuk contoh jawapan lain ya, memberi barangan yang diperlukan sahaja. Okey, ini adalah satu huraian, satu fakta dekat sini, membeli barangan yang diperlukan sahaja untuk mengelakkan baziran. Jadi dia nampak 1+1 dah 2 markah. Okey, membuat simpanan. Okey, satu lagi jawapan, contoh jawapan adalah membuat simpanan okey untuk digunakan semasa kecemasan. Jadi dekat sini ini merupakan jawapan lengkap yang mana murid boleh mendapat markah penuh 2. Ya. Sekiranya murid tidak menjawab penuh pun, asalkan mereka katakan mereka menjawab membuat simpanan ya, membuat simpanan ataupun memastikan kedudukan wang kita sebelum membeli, mereka akan dapat 1 markah sahaja. Jadi sini kita perlu mengajar murid ya, murid perlu tahu bagaimana untuk mendapatkan markah penuh. Okey, kita akan tengok soalan B pula. Okey, senaraikan kepentingan pengurusan kewangan secara beretika bagi mengelakkan perkara seperti gambar B. Okey, Kirti. Cuba jawab Kirti soalan B.
Supaya tidak kehabisan duit. Okey, supaya tidak kehabisan duit. Bagus ya. Kenapa pentingnya kita perlu menguruskan perbelanjaan ni, kewangan kita ni supaya kita tidak kehabisan duit. Okey. Kita tengok jawapan dia. Okey. Salah satu jawapan itu sebenarnya jawapan kita ni kita boleh guna sebagai satu daripada jawapan. Okey, dekat sini adalah boleh digunakan semasa kecemasan atau ketika kesempitan hidup ya. Jadi dekat sini boleh, maknanya dekat sini inilah jawapan mungkin murid akan jawab semasa peperiksaan sebenarnya. Kalau kita tengok kepada kandungan akademik tadi mungkin ada banyak ada kepentingan, right? Okey, jadi dekat sini ada contoh simpanan dan pelaburan pada hari tua. Ada merupakan satu daripada jawapan yang kita nampak dalam kandungan akademik kita tadi. Okey, persiapan untuk meneruskan kehidupan pada masa hadapan. Okey, ataupun dekat sini mungkin murid boleh menjawab. Okey, selain daripada jawapan ini, sedarakan kepentingan lain contohnya supaya kita boleh mengelakkan diri daripada berhutang. Okey, itu merupakan jawapan lain selain daripada jawapan yang ditunjukkan dalam skrin ini. Kita boleh guna juga jawapan tersebut ya. Jadi dekat sini jawapan yang diberikan oleh murid itu sekiranya dia logik boleh diterima. Okey, jadi kita boleh beri markah. Okey. Okey, untuk soalan C, ramalkan kesan jangka panjang sekiranya situasi gambar A diamalkan dalam kehidupan harian. Jadi ramalkan kesan dekat sini kita nampak memang gambar A itu adalah gambar dia membeli belah terlampau banyak. Jadi dekat sini kita nampak kesan ni biasanya kesan negatif. Okey, Surya. Okey, apa kesan? Berikan saya satu kesan. Tiada simpanan untuk kegunaan semasa kecemasan. Tiada simpanan untuk digunakan semasa kecemasan. Itu satu jawapan yang sangat bagus ya. Okey, terima kasih Surya. Okey, jadi ramalkan kesan. Tadi kita dah tengok masa kandungan akademik tadi saya dah bagikan tentang kesan-kesan ya. Apakah implikasi yang akan dihadapi untuk diri, keluarga ya. Jadi dalam situasi gambar A ni kita kaitkan dengan situasi gambar A, apakah kesan jangka panjang itu adalah seperti yang Surya beritahu, dia kata kita akan menghadapi ketiadaan wang untuk masa kecemasan. Jawapan lain adalah pengurusan kewangan diri dan keluarga menjadi kucar kacir. Bila kita dah shopping banyak sangat, membeli belah terlampau banyak sangat, tidak mengambil kira berapakah duit yang kita ada sebenarnya, apa yang akan berlaku adalah mungkin kita tidak boleh menguruskan perbelanjaan yang lain ya, mungkin lebih penting daripada membeli belah tadi. Jadi apa yang akan berlaku mungkin dalam keluarga tu akan berlakunya perselisihan faham, pergaduhan dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu daripada kesan yang boleh dihadapi. Okey, tekanan fizikal, stres ya ataupun tekanan mental ya akibat kekurangan wang perbelanjaan. Jadi mungkin ini akan berlaku pada diri ataupun kepada keluarga itu sendiri di mana bila kita dah beli banyak sangat barang dan tak mengambil kira berapa baki duit yang kita ada. Jadi apa yang akan berlaku adalah kita akan mengalami tekanan stres ya, tekanan di mana tak tahu apa nak buat. Bagaimana kita akan dapat sumber kewangan untuk melangsaikan perbelanjaan yang lain. Jadi ini merupakan stres. Jadi apa yang berlaku adalah mungkin stres ini juga boleh membawa kepada kejadian seperti membunuh diri ya. Ada kes-kes seperti ini disebabkan oleh tidak menguruskan perbelanjaan secara beretika. Okey, tiada simpanan untuk kegunaan semasa kecemasan seperti Surya beritahu tadi. Okey, ini akan berlaku sebenarnya contohnya masa kita perlukan rawatan, rawatan kecemasan ataupun untuk membayar sesuatu yang sangat penting pada masa tersebut ya. Dan juga kebahagiaan keluarga boleh terjejas ya. Mungkin dari segi keharmonian keluarga mungkin akan kita nampak kat situ tiada keharmonian dalam keluarga disebabkan isu kewangan ya. Okey. Dan soalan D, huraikan pengajaran yang anda perolehi daripada kedua-dua gambar di atas. Okey, Syavita, apakah pengajaran yang kita dapat? Tidak terpengaruh dengan jualan murah. Ya, tidak terpengaruh dengan jualan murah. Ada jawapan lain tak? Siapa nak jawab? Ada jawapan lain tak? Okey, Ganesh, apa jawapan lain? Kita kena menabung duit untuk masa depan. Kita kena menabung duit untuk masa depan. Kita perlu menabung duit untuk masa depan. Jadi dekat sini pengajaran ini. Okey, terima kasih Savita dan juga Ganesh. Okey, apakah pengajaran dekat sini adalah kita perlu membeli barangan keperluan sahaja, bukannya barangan kehendak. Okey. Jadi dekat sini kita perlu membuat perancangan perbelanjaan ya.
perlu menabung untuk digunakan pada masa akan datang. Seperti kita nampak gambar tadi, gambar A dia dah beli banyak barang, gambar B dah tak ada duit langsung. Jadi apa yang berlaku adalah bila katakan dia perlukan untuk membeli sesuatu yang lebih penting, dia dah tidak ada wang, ya. Okey, tidak terpengaruh dengan jualan murah. Jadi ini biasanya kita sebagai manusia biasa, apa yang berlaku adalah kita sangat terpengaruh dengan jualan-jualan murah, sama ada dalam talian ke ataupun di mana-mana shopping mall ke. Okey, kerana anggapan kita adalah kita akan mendapat barangan tersebut dengan pada kadar yang harga yang rendah, ya. Sebenarnya tidak. Dan apa yang berlaku adalah kita akan berbelanja lebih sebenarnya. Okey, dan perlu berjimat cermat semasa membeli belah. Okey, itu adalah jawapan untuk soalan struktur. Okey, kita teruskan kepada bahagian B, ya. Okey, soalan bahagian B ini merupakan soalan esei yang mana dia ada murid akan mendapat 2 soalan esei, okey, untuk bahagian B ini, dan murid perlu menjawab hanya satu sahaja. Okey, jadi saya berikan satu contoh soalan untuk bahagian B. Okey, hemat berbelanja, elakkan pembaziran. Okey, bagaimanakah anda merealisasikan slogan di atas berdasarkan nilai-nilai universal? Jadi bila soalan ini dinyatakan bagaimanakah anda merealisasikan slogan dan dimasukkan juga nilai-nilai universal. Jadi untuk soalan ini murid mesti menjawab nilai, ya. Sekiranya soalan itu dihendaki pelajar menjawab nilai, murid perlu menyatakan nilai dan maksimum nilai 3. Okey, murid boleh menyatakan 3 nilai. Okey, sekarang siapa boleh sebutkan nilai dekat sini dulu? Okey, kita bagi pada Sabita. Okey. Nilai kesederhanaan. Okey, nilai kesederhanaan, ya. Bagus. Apa lagi nilai lain, Ganesh? Nilai bertanggungjawab. Okey, nilai bertanggungjawab. Bagus, ya. Okey, dan kita akan tengok dekat sini. Okey, ini adalah contoh jawapan atau cadangan jawapan, ya, yang boleh kita kemukakan. Okey, nilai di sini ada 3 nilai. Jadi murid akan mendapat 3 markah, ya. Okey, selepas itu ini adalah huraian-huraian bagaimana kita boleh merealisasikan slogan berhemat untuk berbelanja itu. Okey, jadi mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan. Okey, membuat peruntukan bagi setiap perbelanjaan untuk mengelakkan pembaziran. Okey, membeli barangan secara tunai atau menggunakan kad debit. Okey, mengelakkan diri daripada berhutang. Jadi bila kita nampak dekat sini, okey, ada huraian dan juga ada huraian tambahan. Okey, ini adalah sebagai yang pertama ni adalah fakta dia, yang keduanya adalah huraian untuk menjelaskan fakta tersebut. Okay, contohnya dekat sini mengenal pasti dan membuat anggaran perbelanjaan. Dekat sini bermaksud kita membuat peruntukan bagi setiap perbelanjaan. Okey, berapa banyak kita nak peruntukkan untuk membeli barangan tersebut. Okey, adakah kita akan peruntukkan duit sebanyak ini atau adakah kita perlu membeli barangan tersebut? Adakah penting sangat? Okey, membeli barangan secara tunai atau menggunakan kad debit. Kenapa? Untuk mengelakkan diri daripada berhutang, ya. Mendisiplinkan diri ketika berbelanja. Bagaimana kita mendisiplinkan diri? Mengelakkan diri daripada membeli barangan yang bukan keperluan, ya. Tidak mudah dipengaruhi oleh jualan murah atau pembelian secara dalam tarian. Kenapa? Jangan mudah tertipu dengan promosi dan iklan. Okey, dan seterusnya membuat pembelian mengikut kemampuan. Kenapa? Wang lebihan disimpan untuk masa kecemasan. Jadi apa yang murid boleh nampak dekat sini adalah saya mengenal pasti dekat sini contohnya saya akan buat mengenal pasti membuat anggaran. Kenapa? Saya beri jawapan dekat sini. Jadi murid akan dapat markah, setiap ni satu markah. Ya. Jadi bila murid memberikan huraian tambahan, jadi huraian itu betul, boleh diterima, murid akan mendapat markah, ya. Jadi penulisan murid dalam bahagian esei ini pastikan mereka menulis supaya ayatnya tak bergantung ke ataupun menunjukkan satu pemahaman. Bila kita membaca kita dapat, ya, kita dapat lihat kesinambungan ayat tersebut, ya. Okey. Contohnya dekat sini katakan murid ingin berikan contoh tambahan, dipersilakan. Digalakkan, ya. Ini untuk menunjukkan pemahaman murid dari segi tajuk tersebut, ya. Jadi dekat sini ini hanya sekadar cadangan jawapan. Jadi sekiranya murid dekat rumah, okey, mereka nak buat latihan ini, mereka boleh bertanya dengan guru mereka apakah jawapan-jawapan lain yang mereka boleh masukkan, yang mereka boleh tuliskan untuk soalan tersebut, ya. Okey. Betul tu cikgu, dan saya rasakan kata kunci yang sangat penting hari ini cikgu yang saya dapat banyak seperti yang cikgu katakan, dan saya pasti murid-murid juga akan ingat
beli mengikut keperluan, jangan mengikut kehendak. Betul. Itu sangat penting. Dan sekarang kita akan berehat sebentar sambil kita fikir-fikir mengenai slogan yang Cikgu Magej buat tadi. Kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM.